Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membincangkan tentang peranan dan pemikiran tokoh pra-merdeka dan pasca merdeka dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pertama, tokoh pra-merdeka. Kami telah memilih Munshi Abdullah sebagai tokoh pra-merdeka yang memartabatkan bahasa Melayu. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang latar belakang Munshi Abdullah. Nama sebenar beliau ialah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Beliau berasal dari keturunan Arab dan India. Beliau juga lahir pada 1796 Masihi bersamaan dengan 1211 Hijrah. Tempat kelahiran beliau ialah di Kampung Masjid Melaka atau lebih dikenali sebagai Kampung Pali oleh masyarakat Keling. Beliau juga meninggal dunia pada 1854 Masihi di Jeddah. Beliau telah mendapat gelaran Munshi pada usia 11 tahun apabila mengajar pendidikan agama Islam kepada askar-askar Melayu di Melaka. Seterusnya, terdapat 4 kerjaya Munshi Abdullah. Yang pertama, beliau mengajar bahasa Melayu kepada askar-askar India dan British. Yang kedua, beliau bekerja dengan bapanya dengan menolong bapanya menyalin dokumen-dokumen penting. Yang ketiga, beliau bekerja sebagai pentafsir dan jurutulis kepada Sir Stamford Raffles. Yang keempat, beliau mentafsirkan cerita Hindu kepada bahasa Melayu. Seterusnya, terdapat 2 peranan Munshi Abdullah dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, pada tahun 1815, beliau menggunakan peralatan percetakan di kediaman Padri Milne untuk membuat huruf, mengaturnya dan mencetak buku serta surat. Yang kedua, beliau juga diberi tugas untuk mengumpul bahan sastra Melayu lama untuk Raffles membawa pulang ke Inggeris serta mengkaji adat Cina dan masyarakat Jakun. Seterusnya, hasil karya Munshi Abdullah. Antara hasil karya Munshi Abdullah ialah Hikayat Abdullah, merupakan penulisan riwayat hidupnya yang amat dikenali. Karya ini ditulis pada tahun 1840 hingga 1843 dan diterbitkan pada tahun 1849. Seterusnya, Hikayat Abdullah juga dicap pada batu tulisan Jawi di Singapura pada tahun 1849, manakala dicetak dalam tulisan Rumi pula pada tahun 1914 di Singapura. Seterusnya, Kisah Pelayaran Abdullah merupakan buku yang diterbitkan oleh beliau yang mengisahkan tentang pelayarannya dari Singapura ke Kelantan pada tahun 1838. Karya pertama Munshi Abdullah pula ialah Syair Singapura Terbakar yang ditulis pada tahun 1830. Selain itu, karya Dewa Al-Kutub juga merupakan hasil karya Munshi Abdullah yang ditulis pada tahun 1838. Seterusnya, Syair Kampung Gelam Terbakar pula ditulis pada tahun 1847. Beliau juga turut menterjemahkan karya berbahasa Hindi iaitu Hikayat Panca Tanderan ke dalam bahasa Melayu yang berjudul Hikayat Kalilah dan Demimah pada tahun 1835. Seterusnya ialah pemikiran Munshi Abdullah dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau memperlihatkan perkembangan bahasa Melayu melalui gaya kesusastraan dan pada masa yang sama, beliau menjadi betapa pentingnya buku Nahu bahasa tersebut. Baginya, Nahu sesebuah bahasa tidak dapat menyelesaikan 100% masalah bahasa. Hal ini dapat dibuktikan apabila Nahu sesuatu bahasa dikaji oleh orang asing yang bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu. Manakala tujuan membuat kajian bukanlah berdasarkan kajian ilmiah melainkan kerana kepentingan tertentu. Seterusnya, beliau menyedari bahawa Nahu bahasa Melayu yang ditulis oleh orang asing itu hanya merupakan pengubahsuaian Nahu bahasa mereka sendiri yang cuba dimasukkan ke dalam bahasa Melayu. Beliau juga menegaskan betapa pentingnya bahasa Melayu dipelajari oleh orang Melayu. Hal itu beliau berminat untuk mempelajari dan mendalami bahasa Melayu dengan lebih terperinci. Beliau juga berpendapat betapa ruginya orang Melayu kerana tidak mahu mempelajari bahasa Melayu. Seterusnya ialah tokoh pasca merdeka. Tokoh yang kami pilih ialah Asmah Haji Omar. Di sini terdapat sedikit latar belakang berkaitan dengan Asmah Haji Omar, iaitu nama sebenar beliau ialah Asmah binti Haji Omar. Beliau lahir pada 5
Mac 1947 dan dilahirkan di Jitera Darul Aman. Beliau juga berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Beliau meneruskan pengajian dalam bidang bahasa dan kesusasteraan Indonesia di Universitas Indonesia, Jakarta pada 1961 di peringkat sarjana muda dan menyambung pengajiannya dalam bidang yang sama pada peringkat sarjana 2 tahun selepas beliau menamatkan ijazah sarjana muda. Seterusnya, beliau mengambil PhD dalam bidang General Linguistics di University of London pada tahun 1969. Beliau merupakan wanita Melayu pertama yang menerima PhD. Bukan itu sahaja, beliau telah dianugerahkan Doktor Persuratan iaitu Dr. Lit ekoran dari sumbangannya yang terlalu besar dalam bidang ilmu linguistik Melayu dan kecemerlangannya ketika menjawat jawatan sebagai Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik dan Timbalan Naib Konsulat di Universiti Malaya. Antara sumbangan yang dapat dilihat adalah melalui penyelidikan yang dilakukan oleh beliau tentang bahasa orang asli di Sabah dan Sarawak. Pada masa yang sama, beliau juga telah mendapat gelaran Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Beliau juga dikenali sebagai individu yang paling lama di Malaysia yang memegang jawatan sebagai profesor sejak berusia 36 tahun hingga 65 tahun. Dalam arti kata lain, beliau juga dikenali sebagai pakar nahwu bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Seterusnya ialah peranan Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Antaranya ialah beliau menyumbang besar dalam penghasilan dan penerbitan buku-buku dalam bidang tata bahasa yang digunakan oleh orang ramai. Seterusnya, antara buku yang dihasilkan ialah Nahwu Melayu Mutakhir 1980, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu Malaya dan Bahasa Indonesia 1998 dan banyak lagi. Bukan itu sahaja, tidak terhad dalam bidang tata bahasa sahaja, beliau turut menghasilkan buku yang merangkumi perkembangan sejarah teknologi bahasa Melayu yang dikenali sebagai bahasa tua. Pembentangan diteruskan dengan penerangan tentang pemikiran Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Seterusnya adalah pemikiran Asmah Haji Omar. Pemikiran yang pertama adalah pemikiran tentang susul galur sejarah bahasa Melayu. Susul galur sejarah bahasa Melayu diperkatakan lengkap melalui Ensiklopedia Bahasa Melayu oleh Asmah Haji Omar pada tahun 2008. Ensiklopedia merupakan satu platform yang mengandungi pelbagai maklumat mengenai perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahwu, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah etimologi. Seterusnya adalah pemikiran tentang susul galur sejarah bahasa Melayu. Beliau juga menyatakan pendapatnya bahawa bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa rumpun Austronesia yang terdiri pada 4 keluarga iaitu Indonesia, Melanesia, Micronesia dan Polynesia. 3 keluarga bahasa yang disebut selain bahasa Indonesia dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Timur atau bahasa Oceania, manakala bahasa-bahasa dalam keluarga Indonesia pula dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Barat. Kemudian adalah pemikiran tentang bahasa dan alam Melayu. Beliau telah melakukan penelitian terhadap bahasa kanak-kanak seperti dalam penuturan bahasa sebagai bahasa pertama dan bahasa orang dewasa. Beliau telah melakukan penyelidikan terhadap alam pemikiran Melayu dan pengalaman-pengalaman orang Melayu pada tahun 1993. Dapatan daripada kajian yang dilakukan oleh beliau mendapati bahasa subjek penyelidikan sesuai dengan sesuatu yang terdapat dalam sesuatu lain, terutamanya dalam penguasaan dalam sistem bahasa secara kronologi yang sesuai dengan seiring dengan peredaran masa yang sesuai dengan peningkatan usia kanak-kanak. Beliau melihat pemikiran orang Melayu dalam cara mengeluarkan arahan, iaitu dalam bahasa tulisan dalam soalan peperiksaan. Bukan itu sahaja, terdapat juga pemikiran tentang nahwu dan tata bahasa. Beberapa prinsip fonologi berpandukan analisis Zakbar dikesan oleh Asmah Haji Omar berkaitan sistem ejaan bahasa Melayu seperti keutamaan ucapan di atas tulisan, huruf sebagai lambang bunyi dan hubungan antara fikiran mekanisme bahasa. Dalam pada itu, Asmah juga merupakan seorang penulis yang gemar menerapkan nahwu struktural melalui penulisannya, sebagai contoh melalui bukunya iaitu Nahwu Melayu Mutakhir 1982 dan Nahwu Kemaskini 2008. Asmah juga berpendapat bahawa ayat merupakan unit tertinggi dalam tata tingkat tata bahasa dan mestilah dimulakan dan diakhiri dengan perbuatan senyap.
Selanjutnya adalah pemikiran tentang penggunaan bahasa menurut situasi. Menurut Asma Haji Omar 2002, beliau menyatakan pengertian setiap bahasa merujuk pada pengertian yang mematuhi pedoman-pedoman politik, sosial atau budaya dalam penggunaan bahasa menurut situasi. Dalam erti kata lain, penggunaan setiap bahasa dalam kalangan masyarakat dalam berbilang kaum bermakna menghormati kedudukan sesuatu bahasa yang sesuai dengan kedudukannya. Ini tidak bermakna setiap bahasa menunjukkan seseorang itu terhad dalam menggunakan satu bahasa sahaja dalam kehidupan harian. Peraturan linguistik yang dikenali sebagai perturan yang memastikan keteraturan sebutan dan nahu dalam penggunaan bahasa juga merupakan salah satu perkara yang dikemukakan oleh Asma dalam pemikiran. Seterusnya adalah pemikiran tentang wacana. Wacana yang pertama adalah wacana akademik. Menurut Asma Haji Omar 2006, wacana akademik merupakan hasil kreatif yang menggabungkan faktor-faktor psikologi, sosial, retorik dan bahasa. Oleh itu, pembahagian teks secara tradisional yang memperuntukkan teks akademik dalam penulisan deskriptif adalah tidak begitu tepat. Teori-teori di sebalik proses kreatif dan panduan penggunaan pelbagai strategi dalam perhasilan wacana akademik yang baik telah dipaparkan oleh Asma 2006 melalui pemikirannya. Akhir sekali adalah wacana temuduga dan wawancara. Wacana yang dapat membantu individu yang ingin memahirkan diri sendiri dalam temuduga dan wawancara. Bukan itu sahaja, wacana ini juga berperanan sebagai genre tersendiri ekoran terdapat jaringan sosial yang menimbulkan sesuatu wacana itu. Hal ini bertujuan untuk memberi huraian dan penjelasan berkaitan wacana yang berlaku. Konklusinya, perkara ini membuktikan Asma Haji Omar merupakan seorang yang berfikiran jauh demi memastikan keperluan masyarakat dipenuhi. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.